Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini dapat lagi kita berada di dalam siaran secara live daripada Jabatan Mufti Negeri Perlis yang disiarkan oleh channel Pro Media Tajdid dan juga Studio Isnad. Jadi pada pagi ini muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita akan membicarakan satu tajuk iaitu yang berkenaan dengan kepentingan tabayun ataupun kepentingan menyelidiki sesuatu perkara dalam kehidupan seseorang muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, di dalam kehidupan kita sebagai manusia, secara umumnya kita perlu menyelidiki ataupun memastikan kesahihan sesuatu berita yang kita dapat ataupun yang kita terima. Kerana perkara ini amat penting dalam kehidupan seorang muslim supaya tidak membawa suatu mafsadah ataupun kerosakan kepada masyarakat di suatu komuniti ataupun di sebuah negara. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, begitulah juga di dalam Islam. Tabayun ataupun menyelidiki suatu perkara itu merupakan suatu perkara yang amat dititik beratkan dan malah ianya merupakan suatu kewajipan bagi seorang muslim untuk memastikan sesuatu perkara ataupun untuk memastikan sesuatu perkhabaran itu adalah benar-benar adalah tepat. Baik, berkenaan dengan memastikan sesuatu perkara itu perlulah diselidiki terlebih dahulu apa sahaja berita ataupun maklumat yang sampai kepada kita. Dalam hal ini, di dalam bab beragama, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menyebut, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasiq, apabila telah datang kepada kamu seorang fasik, membawa suatu berita, fatabayyanu, maka selidikilah terlebih dahulu berita tersebut. An tusibu qauman bijahalah, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum itu disebabkan, yakni memberikan keputusan ataupun memberikan kemudaratan kepada satu kaum disebabkan kejahilan, iaitu kamu tidak mengetahui ataupun tidak jelas tentang sesuatu perkara apabila kamu menghukum ataupun memperkatakan dalam hal suatu kaum. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, maka kamu akan menjadi orang-orang yang rugi dengan apa yang telah kamu laksanakan. Kamu telah menyebabkan kamu nadimin. Nadimin ini adalah kamu berasa sangat menyesal dengan apa yang telah kamu lakukan, iaitu kerana kamu tidak menyelidiki sesuatu perkhabaran terlebih dahulu. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada ayat ini dapat kita ketahui bahawa di dalam agama kita disuruh untuk menyelidiki ataupun memastikan sesuatu perkara itu benar-benar sahih
untuk kita ambil dan juga untuk kita sampaikan kepada masyarakat. Baik. Jadi di dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, apabila dalam agama Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk tabayyun, iaitu menyelidiki sesuatu berita ataupun suatu perkara terlebih dahulu, maka pada masa yang sama kita perlulah menjauhkan diri kita daripada apa yang dinamakan sebagai prasangka. Kerana apa? Kerana sesuatu berita itu, suatu maklumat itu, iaitu maklumat yang tidak sahih, ianya tersebar, antara sebabnya adalah kerana kita tidak bersangka baik ataupun kita berburuk sangka dengan sesuatu perkara. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Allah Subhanahu wa taala menyebut, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah kamu semua daripada banyak bersangka-sangka, kerana sebahagian daripada sangkaan itu merupakan suatu dosa. Dan Allah sambung sehingga habis ayat ini, wala tajassasu wala yaqtab ba'dukum ba'dha, sehinggalah habis ayat. Baik, daripada ayat ini dapat kita fahami bahawa apabila seseorang itu dia mendapat suatu perkhabaran, maka akan timbullah suatu prasangka di dalam jiwanya itu, di dalam akalnya itu. Disebabkan apa? Disebabkan dia tidak menyelidiki sesuatu perkara itu tanpa ada dalil, tanpa ada hujjah, tanpa ada bukti yang benar. Maka sangkaan-sangkaan ini akan berlaku. Contohnya di dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, pada zaman sekarang, zaman yang mana maklumat itu mudah disebarkan. Kalau dahulunya sesuatu maklumat itu disebarkan barangkali melalui berita-berita di televisyen ataupun di radio-radio, yang mana barangkali berita itu ataupun perkara itu berlaku pada suatu waktu, dan ianya cepat tersebar. Barangkali kita katakan ianya itu tersebar pada zaman dahulu adalah melalui berita-berita yang mana berita-berita di televisyen ataupun radio yang mengambil masa yang lama baru untuk disebarkan. Tetapi pada zaman sekarang dunia sudah berubah dengan teknologi yang ada pada zaman sekarang, dalam keadaan media sosial yang semakin rancak, dan dengan Facebooknya, dengan Instagramnya, dengan WhatsAppnya, menyebabkan apa? Menyebabkan maklumat ini cepat sampai kepada kita. Pada masa yang sama, kita juga cepat menyampaikan maklumat itu kepada manusia lain, kepada orang lain. Hantar sekarang, maka di Facebook contohnya kita update, maka satu dunia dapat mengetahui sesuatu perkara. Jadi contohnya apabila kita mendapat suatu berita, kita menerima sesuatu berita, maka sebahagian daripada kita terus share ataupun terus mempercayai sesuatu berita tanpa dia menyelidiki. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita apa? Menyuruh kita fatabayyanu, menyuruh kita untuk menyelidiki sesuatu perkara terlebih dahulu. Baik. Jadi apabila kita hanya terus menerima dan kemudian yang kita menyampaikan kepada orang lain, menyebarkan kepada orang lain, maka kita takut apa yang kita lakukan itu adalah merupakan suatu dosa. Kerana apa? Kerana kalau kita tidak menyelidiki sesuatu perkara sebelum daripada kita bagi tahu orang lain, sama ada melalui percakapan, sama ada melalui mesej, sama ada melalui posting-posting di Facebook, maka jika kita tidak selidiki sesuatu berita itu terlebih dahulu dan kita selalu melakukan perkara ini, maka Nabi SAW menyatakan bahawa
orang yang sedemikian adalah merupakan seorang yang pembohong. Sebab apa? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i kadhiban an yuhadditha bi kulli ma sami'. Yang mana kata baginda memadailah untuk seseorang itu dikatakan sebagai pembohong apabila dia menyampaikan setiap sesuatu yang dia dengar. Maksudnya di sini adalah dia tidak menyelidiki sesuatu berita terlebih dahulu. Apa sahaja yang dia dapat, dia akan share. Apa sahaja yang dia perolehi, maka dia akan post kepada orang-orang yang lain. Tambahan pada zaman sekarang, pada ketika negara dalam keadaan yang sedikit kritikal, apabila pandemik COVID-19 ini melanda negara kita, maka bukan sahaja negara kita, maka di seluruh dunia, maka apa yang berlaku, yang berlakunya itu adalah kita cepat sekali menerima khabar-khabar ataupun berita-berita yang tidak benar, sama ada berkenaan dengan berita-berita palsu, kononnya terjadi sekian dan sekian, orang ni terkena COVID-19 dan sebagainya, musibah yang dibawa oleh COVID-19. Ya betul, ianya musibah yang betul itu perlu kita sebutkan, tetapi apa yang tidak benar maka jangan kita sebarkan. Pada masa yang sama, di dalam suasana sekarang, sebahagian orang masih lagi belum mahu mempercayai tentang bahayanya virus ini. Sedangkan sudah jelas telah dinyatakan oleh Kementerian Kesihatan, malah Kesihatan negara kita, malah dunia pun sudah mengetahui bahawa virus ini bukanlah benda-benda yang kita katakan benda yang tiada apa-apa, penyakit yang tiada apa-apa, kerana ia boleh untuk mengancam nyawa. Jadi maka timbullah desas-desus ataupun orang memperkatakan tentang isu ini. Ada yang memperkatakan berkenaan dengan ini semua adalah perbuatan orang Yahudi lah, ianya tidak bahaya dan sebagainya. Kita katakan di sini tak bahaya itu kerana ianya tidak kena kepada diri dia. Kalau penyakit ini dengan izin Allah kena kepada dirinya itu, barulah dia akan tahu bahawa ia adalah suatu realiti, bukanlah hanya mainan semata-mata. Baik, jadi dalam situasi sekarang ini banyak berita yang datang, banyak maklumat yang datang, malah sebahagiannya tidak mempercayai, dan ada pula yang wallahu alam, masya-Allah, dia lebih mempercayai bahawa dalam bab ini kalau ada vaksin sekalipun, vaksin itu tidak perlu diambil. Jadi ini adalah suatu perkara-perkara perkhabaran ataupun maklumat-maklumat yang tidak sahih yang berlegar di kalangan masyarakat kita, yang mana perlu untuk kita berhati-hati, supaya kita tidak terjerumus di dalam menyebarkan perkara-perkara yang tidak benar, yang tidak jelas maklumatnya itu. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi seperti mana yang kita katakan tadi, apabila perlu untuk kita tabayun ataupun menyelidiki sesuatu perkara itu, maka janganlah kita tergesa-gesa. Sebab orang kita ni, barangkali orang Melayu kita kot, yang mana apabila dapat suatu berita itu, dia suka untuk tergesa-gesa komen ataupun tergesa-gesa untuk untuk share, untuk memberikan pandangan. Jadi perkara-perkara ini perlu kita berhati-hati, kerana sifat tergesa-gesa ini bukanlah daripada ajaran Islam. Sebab dalam ajaran Islam kita disuruh untuk ta'anni, kita disuruh untuk bertenang, lihat dulu perkara tersebut. Kalau tidak ada bukti, tidak ada hujah, jangan kita perkatakan, memberikan keputusan tentang sesuatu perkara, melainkan ianya itu adalah sesuatu yang jelas.
Yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaitan. Hadis riwayat Al-Baihaqi dengan sanad yang hasan. Yang mana kata Nabi, tenang itu adalah daripada Allah, dan juga al-ajalah iaitu tergesa-gesa, yakni tergesa-gesa di dalam suatu perkara tanpa memikirkan kesahihannya terlebih dahulu, tanpa dia ada ilmu tentang sesuatu perkara, adalah daripada tipu daya syaitan, daripada jalan syaitan. Jadi perkara ini perlu untuk kita berhati-hati, untuk kita ambil perhatian, untuk kita ambil cakna dalam hal ini, supaya supaya kita tidak terjerumus di dalam perkara yang dinamakan sebagai al-ajalah, iaitu sifat yang tergesa-gesa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menceritakan ataupun ada bersabda tentang perkara ini, yang mana ianya termasuk daripada perkara, yakni sifat tidak menyelidiki sesuatu maklumat itu, terutama di dalam bab agama, ianya adalah merupakan suatu perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah harrama 'alaikum 'uquqal ummahat wa man'an wahat wa wa'dal banat wa kariha lakum khila wa qal wa kasratus su'al wa ida'atul mal." Yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan ke atas kamu uquqal ummahat, iaitu Allah mengharamkan kamu daripada daripada menderhakai kepada ibu-ibu, termasuklah ayah-ayah. Maksud Allah haramkan menderhakai kedua ibu bapa. Apa yang Allah haram lagi? Man'an wahat. Dalam hadis ni sebut man'an wahat adalah membawa erti, iaitu kita memaksa orang lain, hat, memberikan sesuatu yang bukan hak kita, dan pada masa yang sama man'an ni adalah kita menyekat, sesuatu perkara itu, menyekat sesuatu hak yang sepatutnya diberikan kepada orang lain. Jadi disebutkan di sini Allah Subhanahu wa taala mengharamkan mengharamkan menderhaka kepada kedua ibu bapa, kepada orang tua, dan juga Allah mengharamkan memaksa hak, diberikan hak orang lain, ataupun menyekat hak orang lain daripada dapat. Dan juga pada masa yang sama Allah Subhanahu wa taala mengharamkan wa'dal banat. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan tanam anak perempuan. Ini seperti mana zaman jahiliyah, mereka tanam anak perempuan hidup-hidup. Kemudian syahidnya di sini apa dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut wa kariha lakum qila wa qal. Yang mana Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala membenci bagi kamu itu qila wa qal, iaitu qil dikatakan, wa qal dan mengatakan. Apa maksudnya di sini? Adalah Allah Subhanahu wa taala tidak suka bagi manusia itu memperkatakan ataupun menyebarkan sesuatu perkara yang mana qila wa qal, iaitu tidak jelas kesahihan sesuatu maklumat itu. Jadi yang ni yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, larangan yang mana kata Nabi Allah tak suka, Allah benci orang yang melakukan sedemikian. Dia contohnya dia cerita suatu perkara, saya dengar ada orang sebut kan, lepas tu dia sebarkan maklumat-maklumat tambahan pula jika ia berkaitan dengan keaiban orang lain. Contohnya dia cerita tentang keluarga, keburukan pada keluarga orang lain, keburukan isteri orang lain, keburukan siapa-siapa.
ataupun dia cerita menjatuhkan maruah seseorang itu, yang mana pada dasarnya dia sendiri pun masih belum jelas tentang maklumat tersebut. Hak ni yang perlu kita hati-hati. Perkara ini yang perlu kita hati-hati. Qila wa qal, memperkatakan semua perkara. Contohnya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita sebagai seorang kita orang muslim, walhamdulillah, kita sangat mengambil berat tentang halal ataupun haram sesuatu makanan. Dalam bab makanan ni, orang Melayu Muslim memang ambil berat. Malah walhamdulillah, kita pun di negara kita, pihak JAKIM dia ada memberikan sijil halal kepada syarikat-syarikat yang mengeluarkan produk-produk yang halal ini. Tapi tidak bermaknalah yang tak ada cok halal tu adalah haram dah. Tetapi kita katakan untuk meyakinkan lagi masyarakat tentang sesuatu produk, maka diwujudkan logo halal itu. Tak apa. Cuma kita katakan kadang-kala kita menerima beberapa berita, kita menerima beberapa perkhabaran daripada sama ada melalui WhatsApp group kan, ataupun melalui Facebook dan sebagainya, yang mana kita dengan tergesa-gesa mempercayai maklumat tersebut, dan pada masa yang sama kita menyebarkan maklumat itu kepada orang lain. Ini adalah suatu perkara yang tidak patut untuk kita lakukan. Tambahan pula jika ianya berkenaan dengan perniagaan orang lain, kedai orang lain, produk seseorang tu, produk syarikat dan sebagainya. Sebahagian orang dia menyebarkan sesuatu berita itu, kita katakan orang yang mula-mula menyebarkan berita itu barangkali dia ada perasaan hasad ataupun ingin menjatuhkan orang lain. Kita perlu ingat, perbuatan menjatuhkan orang lain ini, sama ada orang yang kita jatuhkan, kita aibkan, itu adalah Muslim ataupun bukan Muslim, ia merupakan suatu dosa yang besar yang perlu untuk kita berhati-hati. Itu yang pertamanya. Contoh dia fitnah syarikat sekian, ada dia punya produk ada daging khinzir dan sebagainya, yang mana pada dasarnya syarikat tersebut sudah ada logo halal, tetapi disebabkan berita-berita sedemikian disebarkan, maka kita yang dapat, kita tidak berhati-hati, maka datang prasangka tadi yang kita sebutkan pada awal. Allah kata ijtanibu kathiran minadh-dhann, jauhilah kamu daripada banyak bersangka-sangka itu. Maka kita pun share perkara tersebut, sedangkan kita perlu menyelidiki dahulu. Kalau benda itu tidak jelas, tidak ada hujah, tidak ada buktinya yang jelas, yang diyakini, yang telah diputuskan oleh pihak yang berwajib, maka pada waktu itu jangan kita sebarkan, walaupun kepada siapa, kepada grup keluarga ke, grup kampung ke, grup taman ke dan sebagainya, kerana ia boleh membawa mafsadah ataupun kerosakan yang besar kepada masyarakat. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dan dalam hadis ini kita sambung sikit, Nabi kata antara perkara yang Allah benci lagi, wa kasratus soal, banyak bertanya-tanya, yakni bertanya-tanya dalam perkara-perkara yang tidak penting, ataupun bertanya perkara-perkara yang boleh lebih menyebabkan seorang itu susah untuk melakukan sesuatu amalan agama dalam kehidupannya. Dan seperti mana yang berlaku pada kaum Bani Israel yang bertanya-tanya kepada Nabi Musa tentang lembu manakah yang perlu mereka sembelih, warna apa sifat dia. Maka apabila disuruh, sepatutnya apabila disuruh untuk sembelih lembu, sembelihlah lembu. Maka apabila mereka banyak soalan yang tidak penting pada dasarnya, ini perkara ini kita katakan, kata Nabi, ianya adalah perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang seterusnya adalah idha'atul mal, iaitu Allah tidak suka idha'ah,
iaitu dia membazirkan harta, iaitu menggunakan harta itu secara sia-sia, tanpa perkara yang perlu, ataupun dia menggunakan dalam perkara-perkara yang diharamkan dalam Islam. Baik. Dan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, perkara yang penting juga, yang lebih penting sebenarnya, yang paling utama adalah kita bertabayun di dalam ataupun menyelidiki dalam perkara berkenaan dengan agama. Suatu maklumat, contohnya berkenaan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka janganlah kita sewenang-wenangnya menyebarkan sesuatu hadis, iaitu maklumat agama, melainkan dengan dalil yang sahih. Nak tahu dalil itu sahih ataupun tak sahih, hadis yang sahih ataupun tak sahih, perlulah merujuk kepada orang-orang yang mengetahui tentang ilmu hadis ini. Jadi ini adalah perkara-perkara yang perlu kita ambil perhatian lah. Dalam bab memalsukan hadis Nabi, berkata perkara yang tidak benar tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu juga merupakan suatu perkara yang haram, yang berdosa dalam agama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadis yang kita selalu dengar, siapa yang berbohong tentangku dengan sengaja, maka dia telah menempah tempatnya itu di dalam api neraka. Jadi begitulah yang dapat kita bincangkan, yang dapat saya kongsikan pada pagi ini untuk nasihat kepada diri saya, dan juga pada masa yang sama, jika ada manfaatnya itu bolehlah dikongsi oleh tuan-tuan. Tuan-tuan pun dapat mengambil manfaat, dan semoga kita berjumpa lagi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Muslimin muslimat sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan limpah kurnianya, pada petang ini dapat lagi kita bertemu ataupun kita bersiaran secara live daripada studio Isnad Jabatan Mufti Negeri Perlis, yang mana siaran ini dikuasakan oleh channel Pro Media Tajdid, PMT. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada petang ini kita akan membicarakan suatu tajuk berkenaan dengan ibadah, iaitu antara sifat mengambil mudah di dalam ibadah dan juga melampau di dalam ibadah. Barangkali sebahagian daripada kita terkejut, adakah melampau di dalam ibadah? Betulkah ada istilah melampau itu di dalam ibadah? Kerana apa? Kerana sebahagian daripada kita memahami bahawa ibadah itu yang tidak eloknya adalah seseorang yang mengambil mudah tentang urusan agama, yakni dia tidak serius dalam melakukan ibadat, dia tinggal solat, dia tidak melazimi ataupun melakukan ibadah sunat. Hak ni barangkali yang sebahagian orang sebut dengan istilah ambil mudah. Dan istilah ambil mudah ini, kita katakan perkara mengambil mudah dalam ibadah ini, barangkali sebahagian orang, saya pasti semua orang faham, tetapi berkenaan dengan melampau di dalam melakukan ibadah seharian ataupun ibadah dalam kehidupan muslim itu, mungkin sebahagian daripada kita baru mendengar. Adakah betul adanya istilah melampau dalam beribadah itu? Baik, tapi macam mana pun kita akan tengok kupas tajuk ini dalam tempoh lebih kurang 20 minit lebih sehingga setengah jam,
untuk sama-sama kita faham tentang bagaimanakah ibadah itu, ibadah ataupun perhambaan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jenis-jenis ibadah tertentu itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, secara ringkas saya sebutkan, dalam ibadah dia ada 3 syarat yang diletakkan oleh para ulama supaya ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 syarat ini cukup penting. Yang pertamanya, suatu ibadah itu dilakukan oleh seorang muslim. Kalau orang bukan muslim, jika dia salat, maka ibadahnya itu tidak bermanfaat. Orang bukan muslim, jika dia puasa, puasanya itu hanyalah untuk kesihatan badan barangkali, ataupun barangkali untuk orang itu berjinak-jinak, nak kenal macam mana ataupun nak merasai bagaimana orang Islam itu berpuasa. Pada dasarnya tidak menjadi masalah, cuma untuk meletakkan bahawa ia merupakan satu ibadat yang diterima oleh Allah, tidak. Kerana apa? Kerana syaratnya adalah muslim. Suatu ibadah itu dilakukan oleh seorang yang beragama Islam. Bila menyebut beragama Islam, pada masa yang sama seorang itu tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang keduanya adalah seperti mana kita tahu, ikhlas melakukan ibadah itu kerana Allah. Itu syarat yang kedua. Dan syarat yang ketiga itu adalah perlulah menepati syariat, yakni ataupun kita sebut suatu ibadah itu perlulah mengikut apa yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Syariat Islam itu datangnya adalah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sebut syariat, syariat ini tidak datang daripada kita katakan orang lain, melainkan orang-orang biasa ataupun orang kebiasaan, tetapi ia mestilah syariat itu datang melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana agama Islam yang kita anuti ini, kita adalah umat Nabi yang mana perlu mengikut apa yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam laksanakan. Baik, tak apalah. Itu adalah syarat penerimaan ibadah. 3 perkara itu, muslim, yang keduanya adalah ikhlas kerana Allah, yang ketiganya adalah mutaba'atun Nabi, iaitu perlulah mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni dengan syariat yang benar. Baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bila sebut tentang ibadah, yang kita tekankan di sini adalah ibadah yang berbentuk khususiyah. Salat, zakat, puasa, haji, yang mana ibadah-ibadah ini ada petunjuknya yang dilakukan secara khusus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sifat-sifatnya, ada kaifiatnya, ada cara-caranya. Termasuklah di dalam apa? Di dalam contoh ibadah-ibadah yang lain. Apa kita sebutkan solat-solat sunat, walaupun kita katakan bukan hanya solat wajib, solat sunat itu juga perlulah untuk kita mengikut seperti mana yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, berkenaan dengan ibadah-ibadah yang telah ditashri'kan ataupun disyariatkan kepada umat Islam, sebahagian orang ada yang ambil mudah berkenaan dengan pelaksanaan ibadah ini. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menyebut fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kadar kemampuan kamu. Maksudnya di dalam ibadah yang kita lakukan itu perlulah dalam keadaan yang bersungguh-sungguh, bukanlah dalam keadaan kita sambil lewa, dalam keadaan kita tidak mengambil berat, dengan kita tidak melaksanakan, ataupun contohnya orang yang melewat-lewatkan solat, ataupun orang yang ada masa solat, ada masa tidak solat. Hak ni, perkara inilah yang perlu untuk apa? Untuk kita ambil perhatian dan kita elakkan dalam kehidupan kita ini. Baik. Kerana apa? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda juga, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum an yutqinah. Nabi sebut Allah Subhanahu wa taala menyukai
Apabila seseorang daripada kamu itu melakukan suatu amalan, maka dia bersungguh-sungguh tekun dengan suatu perkara itu. Dan yang lebih penting lagi adalah ibadah itu perlu dilakukan dalam keadaan, kita katakan keadaan yang istiqamah. Baik, bagi sebahagian orang barangkali dia tak ambil berat tentang solat, maka dia perlu berusaha bersungguh-sungguh untuk dia solat, untuk melakukan ibadah solat. Jangan dia malas. Barangkali sebahagian orang dia tidak ambil berat tentang apa? Tentang puasa wajib. Ada masa dia puasa, ada masa dia tak puasa. Itu kita tidak membicarakan tentang puasa sunat lagi. Yang kita nak tumpu itu perkara yang wajib, yang paling utama, yang perlu untuk kita kita laksanakan di dalam kehidupan kita. Jadi kita nak kena minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah berikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah ini. Barangkali kita ada orang yang dia tidak subuhnya itu dia tidak solat, zuhurnya itu tidak solat, dia rasa bahawa solat ini bukan sesuatu yang wajib. Sedangkan solat itu, kata Nabi SAW, wa amuduhu as-salah, riwayat Abu Daud, hadis riwayat Abu Daud. Nabi kata yang menyokong agama itu, tiangnya itu, kata baginda, adalah wa amuduhu as-salah, adalah solat, ibadah solat yang dia lakukan, yakni yang utamanya itu adalah solat 5 waktu. Jadi bersama-samalah untuk kita berusaha untuk melaksanakan segala ibadah, terutama ibadah wajib yang difardukan kepada kita. Pada masa yang sama, bagi yang telah melaksanakan ibadah wajib, maka bersungguh-sungguhlah juga untuk melaksanakan ibadah sunat. Tambahkan dengan ibadah sunat. Ini juga adalah suatu perkara yang sangat penting untuk kita menampung barangkali kecacatan ataupun kekurangan, ataupun untuk meninggikan darjat seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan dia melaksanakan ibadah sunat. Puasa sunatnya, solat sunat, solat sunat rawatib 10 waktu ataupun 12 waktu dalam satu hari, solat witir, solat pada tengah malam, tahajud, qiyamul lail dan sebagainya, membaca Al-Quran, berzikir dan sebagainya. Maka semua ibadah ini perlu untuk kita bersungguh-sungguh laksanakan, dan pada masa yang sama kita tidak meninggalkan dan kita tidak mengambil remeh, yang kita tak boleh untuk bersikap enteng di dalam melaksanakan ibadah-ibadah, sama ada wajib ataupun ibadah sunat. Terutamanya itu wajiblah perlu untuk kita jaga. Itu adalah kita katakan sifat orang yang mengambil mudah di dalam bab ibadah. Pada masa yang sama kita akan membicarakan satu perkara juga, iaitu berkenaan dengan sebahagian orang yang tersilap, iaitu yang melampau di dalam urusan ibadah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apabila menyebut tentang ibadah ini adalah dia perlu selari dengan apa yang dibawa oleh baginda Nabi SAW, tanpa ada kurang. Kurang ni dalam bahasa Arab disebut sebagai tafrid, tanpa ada tafrid ataupun tanpa ada ifrat. Ifrat ni adalah berlebih-lebihan ataupun melampau. Kerana apa? Yang ditunjukkan oleh Nabi SAW itu ianya adalah suatu perkara yang terbaik. Contohnya saya berikan berkenaan dengan ibadah solat. Nabi SAW suruh kita untuk solat 5 waktu. Tak boleh untuk kita memandai-mandai tambah pula jadi solat itu 6 waktu, ataupun kita tambah rakaat di dalam solat. Sedangkan kalau kita fikir itu adalah baik pada logiknya, kerana kita melakukan amal ibadah itu lebih. Tetapi di dalam Islam tidak. Di dalam Islam apa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, sama ada ia ibadah wajibkah ataupun sunatkah ia, maka itu adalah yang terbaik dengan kadar ataupun dengan sifat ibadah itu yang ditunjukkan oleh baginda melalui hadis-hadis Nabi SAW. Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah seperti mana kamu melihat aku salat.
Nabi kata khuzu anni manasikakum, ambillah tata cara menunaikan ibadah haji itu daripada aku. Dan juga banyak hadis-hadis lain yang menunjukkan apa? Menunjukkan perlunya kita mengikut ataupun melaksanakan suatu ibadah itu dengan mengambil contoh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Melampau di dalam agama ataupun di dalam beribadah ini, sebenarnya melampau ini ia telah berlaku dalam kehidupan kaum yang terdahulu. Terutama antaranya adalah apabila Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang ahlul kitab. Allah kata, "Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum." Katakanlah wahai Muhammad, wahai ahlul kitab, janganlah kamu melampau di dalam agama kamu. Mereka melampau di dalam urusan agama mereka. Contohnya orang Nasrani, yang mana mereka itu melampau di dalam mengangkat kedudukan Nabi Isa itu daripada peringkat apa? Daripada seorang hamba Allah, dia mengangkat kepada darjat Tuhan. Yang mana bila mereka berdoa kepada Jesus, kepada Nabi Isa, sedangkan Nabi Isa itu tidak boleh memberi manfaat maupun mudarat dalam keadaan sekarang ini, kerana yang boleh memberi manfaat ataupun mudarat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini yang diucapkan oleh golongan Nasrani, iaitu mereka telah terus berdoa kepada kepada Jesus, sedangkan di dalam agama kita disuruh untuk berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah antara sifat melampau yang disebutkan dalam Al-Quran, "Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum." Janganlah wahai ahlul kitab, kamu itu melampau di dalam urusan agama kamu. Dan di dalam Islam juga kita dilarang daripada melampau dalam melakukan ibadat, yakni melakukan suatu ibadat tidak seperti mana yang dikehendaki oleh baginda. Kan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wal ghulu fid din, fa innama halaka man kana qablakum bil ghulu fid din." Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Jauhilah kamu daripada daripada ghulu. Ghulu ini adalah melampau, lebih-lebih, sama ada di dalam isu akidah apabila melebih-lebih, maka jadilah seperti golongan-golongan Nasrani, iaitu mereka itu menjadikan Nabi Isa itu sebagai Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana apa kata Nabi, jauhilah kamu daripada sifat ghulu dalam agama, kerana telah rosak atau telah musnah orang yang datang sebelum daripada kamu, yakni ahlul kitab, disebabkan mereka ini melampau di dalam urusan agama mereka. Sama ada dalam akidah kita tidak boleh melampau, di dalam ibadah pun kita tidak boleh melampau, malah dalam semua perkara tidak boleh untuk kita melampau. Kerana apa? Di dalam bab ibadah, di dalam bab akidah yang terutamanya, semua itu perlu selari dengan apa yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita berpandukan kepada Al-Quran dan juga sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ada menyebut halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Nabi sebut sebanyak 3 kali. Rosaklah al-mutanatti'un, iaitu rosaklah golongan-golongan yang melampau, rosak, hancur, musnah, celaka. Bagi siapa? Orang golongan yang melampau. Kita bagi contoh muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam Islam kita lihat bahawa agama Islam ini dia meraihkan fitrah manusia, tabiat. Dia melihat kepada tabiat manusia, ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dalam agama Islam, orang yang belajar agama ataupun orang agama itu, orang sebut orang agama lah,
mereka ini disuruh untuk berkahwin, bernikah. Berbeza dengan sebahagian agama lain yang mana untuk mendekatkan diri dengan Tuhan itu mereka dilarang daripada berkahwin, kerana kalau berkahwin akan menjauhkan diri daripada Tuhan. Tetapi tidak di dalam Islam. Di dalam Islam, seorang itu sempurnanya agama seseorang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu separuhnya itu adalah melalui perkahwinan. Jadi Islam itu dia mengambil berat sehingga perkara tersebut, iaitu perkara berkenaan dengan perkahwinan dan sebagainya. Jadi sifat melampau ini menyebabkan apa? Menyebabkan rosaklah orang-orang yang melampau ni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana barangkali apa yang mereka lakukan itu adalah suatu perkara yang sia-sia, yang tidak ada pahalanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab Allah Subhanahu wa taala menceritakan berkenaan dengan orang musyrikin, orang-orang kafir, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebut bahawa mereka itu di sisi Allah itu apa kebaikan yang mereka lakukan, suatu perkara yang mereka anggap ianya itu baik, tetapi Allah tidak mengira sebagai itu adalah suatu amal ibadah, ada balasan pahala, tidak ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Allah Subhanahu wa taala menyebut, katakanlah wahai Muhammad, mahu tak kami bagi tahu bil akhsarina a'mala, dengan orang-orang yang sangat rugi amalan-amalan mereka itu, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yang mana mereka itu telah sesat di dalam kehidupan dunia mereka, yakni di dalam mereka melakukan ibadat mereka, dalam i'tiqad akidah mereka. Sebab apa? Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Kerana apa? Kerana mereka itu menyangkakan apa yang mereka lakukan itu merupakan suatu kebaikan, amalan soleh. Sedangkan apa? Sedangkan perkara itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam petunjuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ada beberapa hadis yang menceritakan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menegah perbuatan melampau hatta dalam bab ibadat ini. Seorang sahabat, Abdullah bin Amr, dia ni selalu berpuasa, hari-hari berpuasa, dia jaga malam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati beliau. Nabi kata berkenaan dengan puasa ini, Nabi kata sum wa aftir, puasa dan ada masa kamu janganlah berpuasa. Janganlah kamu wisal, meneruskan puasa itu pada setiap hari. Nabi pesan kepada beliau, sum salasata ayyam fadhalika kasiyamud dahr. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, puasa 3 hari dalam satu bulan, maka ianya adalah seperti mana puasa satu tahun. Lepas tu beliau kata, inni utiqu afdala min zalik ya Rasulullah. Rasulullah, aku mampu buat lebih pada itu. Nabi kata, sum yauman wa aftir yaumain. Nabi pesan kepada dia, puasalah 1 hari dan 2 hari lagi jangan berpuasa. Dia kata, inni utiqu afdala min dhalik, aku mampu buat lebih daripada itu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, sum yauman wa aftir yauman, wa dhalika a'dalus siyam, fadhalika a'dalus siyam huwa siyamu Daud. Maka kata Nabi, puasa 1 hari lagi jangan berpuasa. Maksudnya selang sehari dalam berpuasa itu, dan itu adalah sebaik-baik puasa, ianya adalah puasa Nabi Daud. Maka beliau berkata, inni utiku afdala min dhalik, aku mampu buat lebih daripada itu ya Rasulullah. Maka apa kata baginda, la afdala min dhalik, tidak ada yang lebih baik daripada itu, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya di sini apa dia nak puasa pada setiap hari, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam kata yang afdal bukan sedemikian. Yang afdalnya itu takat dia puasa 1 hari, 1 hari lagi dia tidak berpuasa. Ini puasa selang 1 hari. Baik,
Dan dalam hadis yang lain juga, sebahagian dalam apa, hadis berkenaan dengan bagaimana dalam riwayat Bukhari ada diceritakan bagaimana 3 orang lelaki datang kepada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanyakan tentang bagaimanakah ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila depa dengar, depa heran. Dalam hadis sebut ka'annahum takhalluha, seolah-olah mereka ni rasa bahawa mereka mempertikaikan itu berkenaan dengan itu adalah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya yang Nabi buat tu rasa macam tak berapa cukup. Maka mereka kata apa? Salah seorang daripada mereka kata usallil lail wala arqud. Sebagian lafaz sebut usallil lail abada. Maksudnya aku akan solat setiap hari pada waktu malam. Sebahagian riwayat sebut aku tidak akan tidur. Yang seorang lagi pula sebut asumu wala uftir, aku akan berpuasa dan aku tidak akan skip daripada berpuasa itu, hari-hari nak puasa. Dan yang ketiga pula kata wala atazawwajun nisa, dan la atazawwajun nisa. Sebahagian lafaz sebut wa a'tazilun nisa, aku akan meninggalkan perempuan, yakni aku tidak akan berkahwin. Maka Nabi mendengar, Nabi kata antumul ladzina qultum kadza wa kadza, kamukah yang kata sedemikian sedemikian. Sesungguhnya aku ini adalah manusia yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepada Allah di kalangan kamu semua. Maka kata Nabi, aku salat, usalli wa arqud, aku salat, aku tidur, aku puasa, asumu wa uftir, aku berpuasa dan aku juga tidak berada hari aku tidak berpuasa, wa atazawwajun nisa, aku juga mengahwini wanita. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut faman raghiba an sunnati falaysa minni, maka sesiapa yang tidak suka dengan sunnahku, apa yang ditunjukkan oleh aku, bukanlah daripada golonganku. Jadi sebegitu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hatta di dalam bab ibadah dia punya garis panduan, yang mana ibadah yang terbaik itu bukanlah kita melakukan sesuatu itu secara lebih, tetapi ianya perlu mengikut seperti mana yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan begitulah juga pada masa yang sama, jangan pula untuk kita mengurangkan pula ibadah itu. Contoh di dalam bab solat tarawih muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam bab solat tarawih ni nak main Ramadan saja semua pakat berdebat 8 rakaat ke 20 rakaat kan. Kita katakan di sinilah macam inilah dalam bab solat pada malam Ramadan, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah solat pada waktu malam itu adalah merupakan suatu sunnah. Had rakaat itu Nabi selalu buat 11 rakaat lah, 11 rakaat. Tapi kena ingat, orang yang memilih tarawih 8 rakaat, 3 rakaat sekali dengan witir, mereka hanya mengambil bilangan yang kebiasaan Nabi buat, tetapi mereka tidak mengambil sunnah yang satu lagi, iaitu panjangnya Nabi solat. Kata Aisyah, la tas'al an husnihinna an tulihinna wa husnihin. Bila Nabi solat, iza salla arba'an, bila Nabi telah solat 4 rakaat, jangan tanya betapa panjang dan cantiknya solat Nabi. Maksudnya Nabi solat ni panjang. Sehingga kata Aisyah radhiyallahu anha, hatta tawarramat qadamah, sehinggalah bengkak kedua kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab panjangnya qiyam Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berdiri. Sebahagian orang mengambil, kita katakan hanya mengambil rakaat, tak apalah, memang itu kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan. Tetapi boleh pula dia petikai, kenapa imam baca panjang sangat, setengah muka pun dia rasa terlalu panjang. Dia siap komplain lagi kepada masjid, kenapa imam baca panjang sangat. Sedangkan kita katakan memanjangkan solat tarawih itu juga adalah daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab solat tarawih ni tak kisahlah berapa, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut salatul lail masna masna, solat pada waktu malam itu adalah 2 rakaat. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kesimpulannya sebelum daripada kita habis perkongsian pada hari ini,
Dalam bab ibadah, yang terbaiknya adalah kita mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa ada tafrid, iaitu kita mengambil mudah, kita mengurangkan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa. Pada masa yang sama tidak boleh ifrat ataupun ghulu di dalam melaksanakan ibadah, yakni melakukan apa yang Nabi tak lakukan ataupun melakukan kaifiat dengan cara yang mana tidak ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekadar itu sahaja. Semoga ada manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.